السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam ini untuk meneruskan lagi daripada pembacaan kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi, yang mana kita sampai pada muka surat ke-57 pada nuskhah yang ada dengan Ana ni. Okey, jadi kita sambung kembali pada kalam Muhasyi rahimahullah. Qawluhu wa nafyul kathrati fi sifati ila akhirih. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Al-Hudhudi, wa nafyul kathrati fi sifati yastalzimu nafyan nadhiri lahu fiha. Dan menafikan berbilang pada sifat itu melazimi akan menafikan ada yang sebanding bagi Tuhan pada sifat. Fiha ay fi sifat. Wa nafyul kathrati fil af'al yastalzimu infiradahu biha bila qasimin lahu fiha. Dan menafikan nadhir, menafikan kathrah, menafikan berbilang pada perbuatan melazimi akan bertunggalan Tuhan dengannya dengan af'al, dengan perbuatan. Bila qasimin lahu, tanpa ada banding, tanpa ada regu, tanpa ada yang menyamai bagi Tuhan ataupun yang sebanding bagi Tuhan, ada yang lain bagi Tuhan selain pada Tuhan, fiha ay fil af'al. Jadi tidak ada yang lain yang melakukan segala perbuatan, hanya perbuatan itu penciptanya Allah. Okey. Kita masuk pada kalam Muhasyi Syekh Syarqawi rahimahullah. Qawluhu, qala al-Muhasyi rahimahullah, qawluhu wa nafyul kathrati fi sifati ila akhirih. Iqtasara ala nafyil kamil munfasili fiha li'annahu al-mustafadu min zahiri kalamil musannifi. Hanya sahaja musannif iktasara, menghadkan atas menafikan kam munfasil pada sifat, kerana itulah yang dapat difaham daripada zahir kalam musannif. Jadi zahir kalam musannif faham daripada kalam Imam Sanusi, dia menyebut secara zahir penafian kan munfasil pada sifat. Kerana itulah Syekh Al-Hudhudi pun hanya menyebut tentang penafian kan munfasil pada sifat. Nampak tak? Kerana itulah yang zahir difaham daripada kalam musannif. Dunal muttasil, tidak dengan kalam muttasil. Tidak dengan kam muttasil, maknanya secara zahirnya tidak disebutlah pasal kam muttasil. Lima marra, kerana barang yang telah terdahulu, min annahu la yasduqu inda ta'addudi sifat anna hunaka thaniyan lahu. Bahawa tidak benar pada berbilangnya sifat, bahawa ada di sana yang
dua bagi Tuhan. Ada di sana yang dua. Makna ada sekutu bagi Tuhan. Fi sifatihi. Pada sifatnya. Hatta yanfihi. Sehingga perlu dia menafikan biqaulihi. Dengan katanya. La thaniya lahu ila akhirihi. Jadi. Apa nama ni? Ini juga. Apa nama ni? Iskal ataupun irad yang dibuat datang. Kenapa musannif sebut itu saja? Maknanya secara zahir pada kalam lafaz itu memang dinyatakan kam munfasil saja. Kam munfasil saja. Tapi sebenarnya dalam itu kalau kita tengok dari segi lazim daripada penafian kam munfasil itu juga ada di sana penafian bagi kam muttasil. Wa in kanat ibaratu syarihi, walaupun ibarat syarih Syekh Al-Hudhudi a'ni qawlahu, iaitu perkataan Syekh Hudhudi, nafyul kathrah itu zahiratun fi nafyi kullin, itu zahir pada menafikan setiap daripada min kammaini, daripada dua kam. Okay. Walaupun tengok pada sini menafikan berbilang, nafi berbilang pada sifat, lazim menafikan ada yang sebanding bagi Tuhan, ada yang sekutu pada Tuhan, bagi Tuhan pada sifat tersebut. Kalau ikut zahir apa nama ni, daripada kalam musannif itu jelas juga nak menafikan kedua-dua kam, muttasil dan juga munfasil. Lakinnahu, tetapi sesungguhnya akan tetapi musannif nazara li zahiril ibarah, melihat kepada zahir ibarat musannif. Syarih Syekh Hudhudi ni melihat kepada zahir ibarat musannif. Dari kerana itu faktasara, maka dia pun menghadkan ala zalika, menghadkan di atas menafikan kam munfasil saja. Nampak tak? Ini dari segi perbincangan dari segi ibarat sajalah. Jadi dari segi yang apa kita telah maklum sebelum ini, memanglah menafikan muttasil dan munfasil fi sifat. Cuma adakah itu difaham daripada ibarat dengan secara zahirnya, ataupun itu dipaham dengan secara lazim daripada ibarat musannif? Itu perbahasan dari segi ibarat saja. Okay. Habis. Jadi kerana zahir kalam musannif menyebut dan menaskan atas kam munfasil, maka Syekh Hudhudi pun ikut tu sajalah. Walaupun daripada kalam nafil kathrah fi sifat itu juga memberi makna menafikan kedua-dua kam. Okay, habis. Kita masuk pada kalam muhasyi, qauluhu yastalzimu nafyan nadhiri ila akhirih. Sekarang ni dia akan bincang tentang kalimah nadhir ni. Qila an-nadhiru huwa ma syabaha walau min ba'dil wujuhi. Sekarang ni kalimah nadhir. Nadhir ni makna yang serupa, yang menyerupai. Tapi dia ada khilaf sikit pada bahasa. Pada sebahagian ulama' lah. 3 kalimah. Mathil, nadhir dengan syabih. 3 kalimah ini. Nadhir. Lepas tu syabih. Dan juga mathil. Semuanya memberi makna yang serupa. Cuma dari segi sebahagian ulama' yang melihat kepada farqun daqiq, perbezaan yang halus, maka mereka membuat perbezaan. Kadang-kadang ketiga-tiga tu dari segi makna bahasa sama je. Sebab tu dia kata qila an-nadhiru huwa ma syabaha walau min ba'dil wujuh. Bila sebut nadhir itu ialah yang menyerupai, yang sama walaupun pada sebahagian wajah. Makna kalau yang sama sikit pun, ada sama sikit, bahasa Terengganu sebut bahasa Terengganu sebut ada meh. Ada meh. Ada meh. Kelantan pun sama kot. Dia ada meh dengan adik dia. Dia ada meh dengan ayah dia. Meh ni bukan makanan binatang tu. Makanan binatang panggil meh juga. Meh ni ada penyerupaan. Ada serupa sikit, orang panggil dalam istilah ni panggil nazir, iaitu yang menyerupai walaupun pada sebahagian wajah. Wasyabihu, syabih pula ma syabaha fi aktsariha,
iaitu yang menyerupai pada kebanyakan wujuh, pada kebanyakan wajah. Maknanya kalau penyerupaan tu banyak, kita panggil sebagai syabih. Wal mathilu ma syabaha fi kulliha, iaitu yang menyerupai pada segala wajah. Jadi mathil ini ma syabaha fi jami'il wujuh, yang menyerupai pada setiap wajah. Makna sama lek-lek. Ni pun bahasa Terengganu kot ni, bahasa orang Timur ni. Sama lek-lek. Lek-lek tu makna super tula, macam photostat. Sama. Itu mathil, yang menyerupai pada kesemua wajah. Fakullu wahidin, maka setiap daripada lafaz syabih, nazir dan juga mathil, kullu wahidin akhassu mimma qablahu, dia lebih khusus daripada sebelumnya lah. Kerana mathil itu lebih khusus daripada syabih, syabih itu lebih khusus daripada nazir. Okay. Wadhalika, kenapa dia kata lebih khusus tu? Wadhalika li'annal mumathalata hiyal musawatu fi aktsaril wujuh. Kerana mumathalah itu ialah yang menyamai pada kebanyakan wajah. Wal munazaratu al musawatu fi syai'in. Dan munazarah tu nazir. Penyerupaan itu, dengan maksud munazarah penyerupaan, itulah yang sama pada fi syai'in walau fi wajhin wahid. Pada satu, walaupun pada satu wajah saja. Makna ada sama pada satu aspek saja, satu wajah saja, orang panggil ni nazir. Orang panggil dia tu nazir. Hadza naziru hadza. Makna bila ada penyerupaan. Ini perbezaan yang sebahagian ulama meletakkan antara tiga kalimah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qauluhu infiradahu biha. Bertunggalan Allah dengan perbuatan. Biha ay bil af'al. Dengannya, dengan perbuatan. Makna segala perbuatan yang berlaku, hanya Allah sahaja yang buat. Itu makna bertunggalan Tuhan dengan perbuatan. Biha bil af'al ay bi jami'. Jadi alif lam itu merujuk kepada umum al-istighraq, iaitu sekalian perbuatan. Kok mana faham bahawa af'al ini menunjuk alif lam pada al-af'al ini merujuk kepada makna jami'. Bi jami'iha bi dalili ma ba'dahu, berdasarkan dalil selepas daripada itu. Lepas daripada itu diletakkan mana kalaulah ada di sana yang membuat selain Tuhan, maka di sana lazim ada yang sekutu, dan benda itu tak berhajat dah pada Tuhan, berhajat kepada pembuat dia lah. Maka lazim daripada itu bahawa segala-gala perkara perbuatan yang berlaku tu Tuhan saja yang buat. Wa qad marra at-tanbihu, dan sungguhnya telah lalu peringatan, tambih yang dibuat, ala ma fi kalamil musannif, apa yang berlaku pada kalam musannif, minal iham, daripada iham. Salah sangka. Dah dia sebut dah itu. Mana? Makna adakah lazim daripada af'al itu bahawa bil af'al ada di sana perbuatan selain pada Tuhan. Jadi iham tu dah selesai dah kita sebut sebelum ni. Ala ma fi kalamil musannifi minal iham. Iham makna salah sangka ataupun tidak jelasnya, memberi waham, ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang menyebabkan salah faham. Jadi telah dinyatakan bahawa maksud sebenarnya bukan begitu. Bahawa sekalian perkara itu semuanya Allah Ta'ala buat. Wa qawluhu bila qasimin, tanpa ada yang sekutu. Qasim bermakna syarik, ay syarikin, yang menyengutui Allah pada perbuatan. Fahuwa raddun, ini merakkan, nak rak alal mu'tazilah, nak rak pada kalam mu'tazilah, ala ma marra, atas perkara yang telah kita dahulu sebut. Yang mengatakan mu'tazilah kata hamba tu yang membuat perbuatannya, maka lazim daripada situ ada sekutu bagi Tuhan pada perbuatan-perbuatan yang berlaku ni. Selesai dah sebut dulu. Wa mulahadhatu adami syariki fil af'al fi kathirin minal awqati yuqalu laha as-sidqu.
Dan ni sekarang ni dia masuk pada sebahagian daripada ma'ani-ma'ani ni mengikut ilmu tasawuf. Mengikut ilmu tasawuf. Dia kata mulahadhah, kita merasakan, melihaz, merasa dan menghadirkan tak ada sekutu pada perbuatan fi kathiri minal awqat, pada kebanyakan waktu. Ini dipanggil as-sidqu, orang yang ada sifat sidiq, sifat benar. Ni benar sini bukan benar dengan maksud dia bercakap benar ni. Bukan benar pada bahasa dengan maksud dia bercakap benar. Ini benar yang merujuk pada maqam tasawuf, maqam as-siddiqin. Maqam as-siddiqin, orang yang benar dengan Tuhan. Mana? Orang yang mempunyai sifat sidq, as-sidqi fil ubudiyah, iaitu orang yang mulahazah pada perbuatan-perbuatannya tidak mulahazah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqalu lahas sidqu wa yuqalu lidzalika aidan, dan dinamakan bagi demikian itu juga mashhadut tauhidil af'al. Mashhad, musyahadah tauhid al-af'al dipanggil. Maqam tauhid al-af'al. Mashhadut tauhidi al-af'al. Tauhid perbuatan, makna merasakan bahawa segala perkara yang berlaku ini semuanya daripada Allah Ta'ala sahaja. Rasa itu. Tak? Jadi sini ni masuk dalam ilmu tasawuf sikit lah. Masuk dalam ilmu tasawuf. Jadi antara benda yang mungkin menjadi ni pun di kalangan ahli ilmu lah, orang-orang mengaji lah, ada sebahagian yang tidak bersetuju mencampur adukkan akidah dengan tasawuf kan. Dia sebenarnya kalau kita lihat pada kalam-kalam dan kitab ulama, sebenarnya dalam kitab mereka ada mereka selitkan unsur tasawuf dalam akidah tu. Tapi di situ tidak menunjukkan bahawa tasawuf, tauhid sufi ataupun istilah ni juga benda isu sensitif juga ni. Ada orang nak buat satu gerakan ataupun satu pembaharuan dari segi ni, itu pun kalau kita tengok-tengok balik rupanya cara pembawakan tu tak apa nak kena dengan apa yang dibawa oleh ahli kalam kita. Cumanya yang ada pula pihak sana yang mengatakan bahawa tak boleh langsung. Tauhid sajalah. Kalau tauhid campur tasawuf ni makna orang tu bukan orang pandai, bukan orang ngaji. Orang ini orang yang salah pengajian. Ya, ada memang kenalah. Memang apa yang disebut tu berlaku pada setengah orang yang membawakan pengajian yang bercampur ni. Sehingga tak tahu mana satu, mana hadnya tauhid di sisi yang mengesahkan akidah. Mana satu had tauhid yang mana itu dikira daripada tambahan-tambahan daripada ilmu tasawuf. Jadi benda itu, sebab itu pengajian tauhid ni, betul lah ulama kata kena cari guru yang betul-betul mahir. Guru yang betul-betul ahli. Bukan sekadar dia tahu dan dia habis ngaji dah, lepas tu dia khatam, dia ngajar balik, itu boleh lah. Kalau dia sekadar terang apa yang dia tahu, itu tak ada masalah. Tapi bila melibatkan benda yang perinci dan benda yang lebih mendalam ni, ni kadang-kadang kalau tidak ahli, dia akan jadi kelabu. Hak cakap tu pun kelabu. Anak murid kelabu asap tu. Jadi kelabu asap. Dua-dua kelabu asap. Jadi kalau kita lihat pada kalam para ulama-ulama kita yang menulis dalam bab akidah, ada kadang-kadang dia selit juga ilmu ataupun perbahasan tasawuf dalam tauhid. Tapi mereka yang selit tu, mereka tahu bahawa ini sebenarnya, tengok, ini cerita berkaitan dengan tasawuf. Jangan salah letak di mana kita faham bahawa pengertian macam as-sidqu sini kan. Dia guna kalimah as-sidqu. Kalau kita guna as-sidqu bercakap benar, memang tak kena lah. Padahal ini merujuk kepada maqam as-sidq. Orang-orang as-siddiqin. Maka di situ kena perhatilah. Kena perhati dan juga kena mendalami betul-betul dalam masalah ni. Okey. Jadi ini juga disebut mashhadut tauhidil af'al. Mashhad tauhid al-af'al. Maqam tauhid al-af'al.
Mana segala perbuatan itu dimulahazahkan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nafi perbuatan hamba, bukan nafi usaha ni. Tu kata kena faham ni. Mulahazah ni dengan hati, dengan rasa. Bukan dengan i'tiqad bahawa tak ada perbuatan hamba, tidak ada usaha hamba. Kalau i'tiqad bahawa tidak ada perbuatan dan usaha hamba, hak tu memang jadi jabariyah. Hak dak panggil orang ahli syuhud. Hak dak panggil ahli syuhud. Yang duduk makan tauhid itu bukan. Hak tu jabariyah. Nampak tak? Jadi beza nak jadi ke jabariyah itu dengan nak jadi orang yang duduk pada maqam tauhid. Maqam tauhid al-af'al tu sikit sangat. Sikitlah dari segi istilah itu. Dari segi kat mana wasak tu, tapi nak sampai situ tu asalnya tauhid itu dah betul dah yang tu jadi bawa ke jabariyah tu. Okey. Bismillah. Jadi kena hati-hati ni. Apa-apa ajakan ataupun kita kata pembaharuan nak bawa kepada tauhid tasawuf, tauhid sufi ke apa, kena perhati betul ke tak orang yang bawa itu bawa dengan jalan yang betul ke ataupun tidak. Habis. Wasu'ila asy-Syibliyu an qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Orang tanya Imam Syibli. Ni kalangan ahli tasawuf ni. Kalangan ahli tasawuf. Jadi musannif kita Imam Syarqawi ma'ruf. Ma'ruf dan maklum bahawa dia seorang sufi besar lah. Seorang sufi besar. Tapi bila tengok perbincangan kalam dia, Masya Allah, ahli kalam yang hebat. Dan tengok dalam fiqah dia, orang faqih yang mutafannin. Faqih yang betul-betul dakik. Itu makna ulama dahulu tu pada diri dia tu banyak benda pada diri dia. Jadi dia bawa cerita. Orang tanya Imam Syibli an qauli sallallahu alaihi wasallam pada perkataan Nabi, sabda Nabi, "Idza ra'aitum ahlal bala fas'alullaha al-afiyata." Wahai Imam Syibli, Nabi pernah kata, "Idza ra'aitum ahlal bala," kalau kamu melihat orang ahli bala, orang yang kena bala, maka hendaklah kamu memohon kepada Allah keafiatan. Minta Allah Ta'ala afiat, selamatkan. Faqala ahlul bala, maka Imam Syibli kata apa? Orang tanya, apa itu ahlul bala? Faqala, kata Imam Syibli, ahlul bala'i hum ahlul ghaflah. Masya Allah. Ghaflati anillahi ta'ala. Imam Syibli kata, ahlul bala itu ialah ahli ghaflah anillah. Orang yang lalai daripada Tuhan. Tengok. Kalang ahli tasawuf ni, tidak tengok zahir saja. Orang ahli balak ni orang kena bala. Orang yang contohnya orang itu tak ada tangan, orang itu cacat, orang itu kena sesuatu bala daripada kena bala tertentu, maka kita minta Tuhan jauh. Tu ya juga tu. Kalam Nabi tu maknanya ialah kalau kita nampak orang tu kena sesuatu bala, kita minta Allah Ta'ala jauh. Ya Allah, minta jauh lah. Ya Allah, tak mahulah kena ke kita. Minta selamat lah. Tapi ahli tasawuf dia tengok gitu. Dia tengok hal lebih lagi pada itu. Dia tak nafikan makna zahir tu. Bahkan dia lihat lebih pada itu, iaitu antara bala yang besar juga ialah lalai pada Tuhan. Maka bila kamu melihat orang yang lalai, mintalah Allah Ta'ala jauhkan kamu daripada jadi macam orang lalai. Faqala ahlul bala'i hum ahlul ghaflati anillahi ta'ala. Qala Sidi Abdul Qadir Ad-Dushtuti, kata Sidi Abdul Qadir Ad-Dushtuti, usika bi'adamil iltifati li ghairillahi ta'ala fi syai'in min umurid daraini fa inna jami'al umuri la tabrazu illa bi amrihi farji' fiha liman qaddaraha. Pesan
Syekh Abdul Qadir ni, usika, aku nasihat dan wasiatkan kepada kamu bi'adamil iltifati li ghairillah, supaya jangan berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Jangan menghadap selain Tuhan. Jangan berpaling daripada selain pada Allah. Fi syai'in min umurid darain, pada satu perkara pun daripada perkara-perkara darain, dunia akhirat. Bukan dunia saja, jangan berpaling kepada perkara dunia saja. Perkara akhirat sekalipun. Nampak? Kalau kita ni, makna jangan berpaling kepada dunia itu, munasabahlah. Makna jangan paling daripada Allah ke dunia. Kita tuju ke dunia, tinggal Tuhan. Kita membelakangkan Tuhan. Itu makna jangan berpaling dari Allah. Nah, jangan berpaling kepada selain Allah. Selain Allah itu apa? Dunia. Munasabah lah. Sebab dunia ni fana. Hatta fid darain. Perkara yang berkaitan dengan ukhrawi sekalipun. Nikmat syurga, bidadari, nikmat buah-buahan syurga, minum daripada kolam syurga dan seumpamanya. Hatta begitu sekalipun, jangan tengok situ. Usika bi'adami iltifati li ghairillahi ta'ala fi syai'in min umuri darain. Fa inna jami'al umuri, kerana segala perkara itu, la tabrazu illa bi amrih, tidak akan zahir nyata, yakni tidak akan berlaku kecuali bi amrihi, kecuali dengan ketentuan Tuhan. Bi amrillah, dengan urusan Tuhan. Bila begitu, farji' fiha liman qaddaraha, maka hendaklah kamu kembali kepada perkara-perkara itu, kembali kepada man qaddaraha, siapa yang mentakdir dan menentukannya. Kembali pada Tuhan lah. Jangan kembali kepada orang yang zahir nampak benda tu pada dia. Jadi kerana perkara dunia akhirat ini, yang qaddaraha, yang menentukannya Allah, kembali ke Tuhan. Jangan berpaling pada selain Allah Ta'ala. Habis. Kemudian Syekh Hudhudi dia tutup dengan ayat Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Dia tutup dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang mencipta setiap sesuatu. U'turida, di'iktirad bi anna syai'a, bahawa syai' itu huwal mawjud. Syai' itu benda yang mawjud, benda yang ada. Fayalzamu alaihi annahu ta'ala khaliqu dhatihi wa sifatihi. Maka lazimlah bahawa Allah Ta'ala ialah pencipta kepada zat dan sifatnya. Boleh baca annahu ta'ala khaliqun dhatahu wa sifatihi. Boleh juga. Khaliqun kalau baca dengan tanwin, maka dhatahu ni jadi maf'ul kepada masdar yang beramal. Khaliqun dhatahu wa sifatihi. Nak idhafah pun boleh. Annahu ta'ala khaliqu dhatihi, pencipta bagi zatnya dan sifatnya. Okey. Jadi dia kata syai', Allahu khaliqu kulli syai', Tuhan mencipta setiap sesuatu. Kalimah sesuatu ni dia memberi makna maujud, sekalian maujud. Jadi lazim daripada itu Tuhan tu buat zat dia dan sifat dia lah. Kerana zat dia pun maujud, sifat dia pun maujud. Itu i'tirad dia. Wa ujiba, dijawab bi jawabaini. Ada jawapan katanya. Ada dua jawapan. Nak jawab kepada i'tirad itu. Al-awwalu anna syai'a amun makhsusun urida bihil khususu. Kata dia kalimah syai' ini kalimah am tapi maksus. Kalimah umum tapi maksudnya maksud khusus. Amun maksus. Urida bihil khusus, yang dimaksudkan dengannya maksud yang khusus. Kenapa? Apa li syumulihi? Li syumulihi ni ilah kepada am. Li syumulihi, li syumuli ilah kepada am. Kenapa syai' ini am ni? Li syumulihi al-qadima wal haditha, kerana dia merangkumi yang qadim dan yang baru. Ialah benda yang ada tu tak lari sama ada yang ada tu qadim atau yang ada tu baharu.
Jadi dia tu umum. Wa khuruju al-qadimi minhu. Okay. Dan keluarnya qadim daripada itu li syumulihil qadim wa khuruji. Wa khurujilah li syumulihil qadim li syumulihi al-qadima wal haditha wa li khurujil qadim minhu, dan keluarnya qadim daripadanya. Lafaz dia am kerana dia merangkumi qadim dan hadis. Dia khas kerana apa? Dia khas kerana khurujil qadim minhu, kerana keluar daripada kalimah itu yang qadim. Qadim tak masuk. Maka Allahu khaliqu kulli syai'. Syai' itu khusus memberi makna kepada makhluk sahaja. Habis. Athani, jawapan kedua. Annal murada bisyai'i al-masyi'u. Yang dikendaki dengan syai' itu al-masyi' bifathil mim, dengan fathah mim. Sya'a yashi'u. Sya'a yashi'u dengan maksud arada. Sya'a dengan maksud arada. Jadi masyi' dengan maksud murad. Maka dia kata syai' di sini ialah maksud syai' ialah al-masyi'. Al-masyi' bifathil mim. Apa maksud masyi'? Ai muradu. Jadi sya'a maksud arada. Jadi isim maf'ulnya masyi' lah. Masyi'. Maf'ul. Dia berlaku i'lal semua ibdal situ jadi masyi'. Arada isim maf'ulnya murad. Jadi masyi' dengan maksud murad. Jadi Allah Ta'ala mencipta kulli syai'in, setiap yang sesuatu, bukan setiap yang dikehendaki. Jadi syai' dengan maksud masyi' dengan maksud murad. Allah lah yang mencipta bagi setiap yang dikehendaki. Bila begitu, fala yadkhulu fihil qadim, tak masuklah hak qadim, li'annahu laisa muradan, kan itu tidak termasuk dalam perkara yang dikehendaki. Wa yadkhulu fihi af'alul ibad, dan masuk dalamnya perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba masuk. Okey, habis. Kata, kita keluar tengok kat tepi ni, tengok pada kalam musannif Imam Sanusi balik. Fahadhihi sittu sifatin. Al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Dan ini 6 sifat. Yang pertama sifat nafsiyah iaitu wujud, 5 selepas itu salbiyah. Kata syarih Syekh Hudhudi, ay hadhihi allati taqaddamat minal 20 al-wajibati, ini yang telah terdahulu daripada 20 yang wajib. Sittu sifatin, ialah 6 sifat. Al-ula minha tusamma sifatan nafsiyatan. Yang pertama daripada 6 itu dinamakan nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Wasifatun nafsiyatu hiya allati la tu'qalu dhatu biduniha. Itulah yang tidak dapat dita'akul zat tanpanya. Sifat nafsiyah ni sifat yang tak boleh nak faham zat, tak boleh nak ta'akul zat kecuali dengannya. Nak kata zat itu ada, mesti bersifat dengan ada. Itu maksud dia. Was-salbiyatu hiya ma dallat ala nafi ma la yaliqu billahi jalla wa azza. Dan ada pun salbiyah itu, dan salbiyah itu ialah yang dallat, ma dallat, sifat yang menunjukkan ala nafi ma la yaliqu billah, atas tenafinya perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baca situ dulu. Kita tengok pada kalam Muhashshi rahimahullah. Qauluhu fahadhihi sittu sifatin. Ini 6 sifat. Al-fa'u tafri'iyatun. Fa' ini dipanggil fa' tafri'iyah. Fa' tafri'iyah. Dipanggil fa' tafri'. Ay dalatun ala anna hadzal kalam natijatu ma qablahu. Idhafah lah sini. Natijatu ma qablahu. Okey, dia kata ini tafri' ni apa maksud tafri'? Ni tafri' maksud cabang.
Makna kalau kita nak kata maka tu, maka fa yang memberi fa tafri'iyah ni memberi makna maka faham daripada situ. Faham daripada situ, reti daripada situ. Jadi ia ada kait dengan sebelum ni. Dia seakan furuk, ia ada kait dengan kalam sebelum ini. Maka mari fa tafri'iyah, maka reti daripada situ, giam. Maka faham daripada situ bahawa sifat itu ada enam. Wak pertama tu nafsiyah dan seumpamanya. Jadi fa tafri'iyah dalatun, dia menunjuk ala anna hadzal kalam, bahawa kalam ini ialah natijatu ma qadahu, natijah, hasil, natijah daripada kalam sebelumnya. Okey, habis itu satu. Wa hadza ikhbarun bima'lumin. Katanya, tidakkah ini satu pemberitahuan, penceritaan dengan perkara yang telah maklum. Dia kata, dan ini 6 sifat. Nak khabar apa lagi? 6 sifat. Benda 6 sifat. Memang bilang 6 dah pun. Kenapa perlu sebut lagi 6 sifat? Nampak tak? Ni pemberitahuan dengan perkara maklum. Jadi ini mencacatkan kepada fasahah dan bayan. Panggil kalam tak fasih lah ni. Nampak tak? Tak fasih sebab apa? Khabar benda yang telah maklum. Beritahu yang telah dipanggil hasyun. Hasyun ni makna memanjang-manjangkan kalam. Memanjang-manjangkan kalam dengan benda yang tidak penting. Sebab apa? Sebab maklum dah. Hadza ikhbarun bimaklum. Kenapa? Lianna kaunaha sitan, kerana keadaan sifat tu 6, ma'lumun min tatabbu'iha, telah maklum kita daripada tatabbu'nya. Kita bila bilang betul-betul, start daripada awal bila sifat wujud sampai ke sifat apa tadi? Sifat wahdaniyah itu memang 6 lah. Tapi kenapa sebut juga? Ini satu kalam yang kita kata cakap saja-saja nak memanjangkan cakap, hasyun. Tidak, ada sebab itu. Wa innama, hanya senya mendatangkan dia. Wa innama atabihi, hanya senya mendatangkan dengan kalam ini oleh musannif. Liyurattiba alaihi taqsimaha, supaya dapat menyusun di atasnya oleh pembahagian sifat ila nafsiyatin wa salbiyatin. Sebab tu dia ulang balik. Dia sebut balik ini 6 sifat. Bukan nak kata dah tahu, bilang dah maklum dah, telah bilang dah sebelum ni. Cuma dia ulang balik bahawa ini 6 sifat tu untuk disusun di atasnya pembahagian sifat tu kepada nafsiyah dan salbiyah. Maka didatangkan balik kalam itu. Dah panggil hasyun lah. Kerana maji'ul kalam li asbab, datang kalam tu kerana sebab. Ia bukan saja-saja ziyadah tanpa makna yang khusus. Okey. Supaya dapat menyusun di atasnya pembahagian kalam kepada nafsiyah dan salbiyah. Okey. Sekarang ni situ sifat kan. Wa aslu sitin. Asal sitin apa? Asal kalimah situn itu ialah sidsun. Asalnya sidsun. Nampak tak? Situn ni asal sidsun rupanya. Kita baru tahu. Kita sebut situn rupanya sidsun. Apa dalil bahawa situn ni asal kalimah ialah sidsun? Bidalili tasghirihi ala fu'ailun. Jadi sudaisitun. Sudaisah. Fu'ailun sudaisah tak boleh ni. Sudaisah. Sebelum ta bagi atas. Sudaisah. Kerana ada nuskah lain, ada sudaisun ada. Sudaisah dia takniskan dia. Tasghir ala sudaisah. Fu'ailun. Sudaisatun. Jadi ditasghirkan kalimah. Apa bukti atau apa dalil bahawa situn ini asalnya ialah sidsun? Dalil dia, kalau kita tasghirkan situn, dia akan jadi sudaisah. Wa jam'uhu, dan dalilnya lagi,
bidalili jam'ihi wa bidalili jam'ihi atas situ bidalili tasghirihi wa jam'ihi, dengan dalil tasghir satu, wa jam'ihi ala asdas, jamaknya jamak sittah ialah asdas. Ada panggil astas. tu makna lain tu. Nampak tak? Asdas. Asdas. Jadi antara cara kita nak tahu asal kalimah. Kalimah mana yang mana hurufnya huruf asliyah. Huruf asal kalimah. Huruf bina kalimah itu bukan huruf zaidah. Kita antaranya kita buat balik ke tengok dalam tasghir dia. Satu. Ataupun berdatangkan jamak dia. Datangkan jamak dia. Jadi kalau kita jamakkan situn, dia akan jadi asdas. Menunjukkan bahawa dal dan sin tu huruf asal. Dan macam mana daripada sin jadi situn? Fa'ubdilatis sin. Fa'ubdilatis sinu ta'an. Maka ditukar sin jadi tak. Mana? Sin mana? Sin hok ujung tu. Jadi asal sid sun jadi situn. Sin tu tukar jadi ta. Wa udghimat ad-dalu fiha, lalu diidghamkan da dalam ta. Da ni masuk dalam ta. Asal sidsun jadi sidtun, kerana dal dan juga ta ni dia daripada apa nama ni, dekat, makhrajnya dekat, sifatnya pun sifat yang makhrajnya sama, makhraj yang sama, da dengan ta hujung lidah kan, da dan ta hujung lidah. Jadi kerana dekat makhraj tersebut, maka diidghamkan dal kepada ta, akhirnya jadi situn. Nampak? Ni baru kita tahu tahu kalimah situn tu. Okey, habis. Qauluhu wahiyal wujudu, iaitu sifat wujud. Boleh lagi Kena berhenti dah ni. Minit dah 42. Wahiyal wujudu. Okey, jadi terberhenti situlah malam ni. Sebab malam ni pun banyak juga live yang lain tu yang menarik, kok kita nak ikuti juga. Jadi sekadar tu sajalah untuk malam ni. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi esok atau lepas pada ini. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.